Okey, tahniah. Nur Alisa dah hantar. Nur Azira. Okey. Yang lain mana yang lain? Okey, kita tengok dulu yang pertama ni. Ini kita bincang soalan latihan yang saya bagi sebelum ni. Okey, untuk soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Okey, jadi kalau kita nampak soalan ni, dia dalam bentuk bahagi kan, mesti guna quotient rule. Kita tak boleh differentiate terus. Okey. So kalau kita guna quotient rule, sama ada gunakan formula ataupun boleh guna table macam ni lah. So kita mulakan daripada sebelah kanan. Sebelah kanan darat silang. Okey, betul. Kemudian ambil sebelah kiri. Kemudian yang di bawah ni tak perlu buat apa-apa, kita cuma kuasa 2 je. Okey. Jadi kalau kita permudahkan, okey, betul. Tahniah. Okey, kalau soalan nombor 4. Okey, kalau soalan nombor 4. Nombor 4 ini mesti guna product rule. Nampak? Product rule. Jadi kalau kita nampak macam ni, ada X, kemudian ada eksponen. Ni dia kira dua fungsi ni. Jadi mesti guna product rule, sama ada nak gunakan UV ataupun gunakan table ni. Okey, so ini dapat betul. Kemudian gunakan, selalunya mulakan juga daripada sebelah kanan. Mulakan juga daripada sebelah kanan, supaya kita akan ingat satu je lah. Tapi sebenarnya product rule ni boleh juga mula pada kiri. Saya galakkan mulakan daripada kanan supaya kita akan ingat satu cara je. Setiap kali buat table, tak kisahlah sama ada product rule ataupun quotient rule, start daripada sebelah kanan. Okey, darat silang. Ini pun nanti darat silang yang ni. Okey, betul. Kemudian boleh factorize. Kemudian dari segi penulisan kita akan mulakan dengan ni factorize. Okey, nombor eksponen. Okey. Biasanya penulisan kita akan buat nombor, kalau ada X letak X. Kemudian 1 tambah 3X, akhir sekali letak eksponen. Ni X kuasa 3 apa ni? Ini X ni di bawah ke di atas ni? Insaf lah. Kan? Kenapa X ni ke bawah ni? Dah dipecat. Ni sepatutnya atas kan? Siapa yang buat ni? Insaf lah. Janganlah pecat dia ni. Dia buat dia di atas. Okey, macam mana ni dia boleh terturun dah tu? Okay. Jadi pastikan dia mesti di atas. Ni di atas. Okey, bagus. Yang lain untuk K betul? Okey, jadi yang pertama ni betul. Kita mesti guna quotient rule, betul? Quotient rule, kemudian kita akan ambil atas, bawah. Okey, kemudian kita akan mulakan daripada sebelah kanan. Okey, betul. Okey, betul. Ini pun tadi guna product rule kan? Ini nombor 3. Okey, nombor 3, yang lain ni biasalah, cuma yang ni. Ini mesti guna product rule. Ini mesti guna product rule. Dia tak boleh differentiate 4x dapat 4, differentiate y dapat dy dx, tak boleh. Mesti guna product rule. Ini product rule ni. Mulakan daripada kanan. So kita akan dapat 4y 4. Okey, ini maksud dia, ini adalah product rule. Yang lain-lain ni kita boleh buat terus, tapi disebabkan yang ni mana ada x. Bila tak ada x, mesti ada tambahan dy dx. Kemudian kita factorize. Ni kalau kita factorize, okey, so kita akan dapat inilah. Okey, kita factorize. Kalau kita ada 2 dy dx, kita nak satu je, so tak ada cara lain, dia mesti factorize. Yang tak ada kaitan dengan dy dx tu bawa ke sebelah kanan, kemudian terus kita akan bawa. Okey, kemudian kita tengoklah, kita akan buat seringkas yang mungkin jawapan. Okey. Okey, yang ni nombor 4 tadi kita dah bincang tadi, nombor 4. Ini mesti guna product rule. Tak ada cara lain. Mesti guna product rule dan kita akan dapat jawapan. Nombor 2. Nombor 2, kita mesti tukar. Ini kamu guna apa ni? Oh, guna yang ini. Yang ni kamu buat ni, ini guna quotient rule. Ini guna quotient rule kan? Boleh juga, tapi dia panjang sikit lah. Tapi sebenarnya dia lebih mudah
Kalau nombor 3 ni kita tukar dalam bentuk kuasa. X kuasa 3 tolak 5 X kuasa negatif setengah. Supaya kita boleh guna power rule. Kita boleh guna power rule. So dy dx, kita turunkan kuasa. Negatif setengah, kuasa yang baru kurang 1, dapat negatif 3/2. Lepas tu step yang ketiga, differentiate numerator ni. Dapat 3x kuasa 2 tolak 5. 3 kuasa 2 tolak 5. Okay, nanti kita akan dapat jawapan yang sama. Nampak? Kita dapat jawapan yang sama. Cuma bila kita guna quotient ni, dia akan berserabut kat sini lah. Tapi masih boleh lagi. Ini masih betul lagi. Cuma dia panjang sikit. Selalunya kita hanya guna power rule je. Kaedah ni lagi tepat. Okay? Ini sebenarnya tak boleh buat apa ni. Kalau kita nak buat apa ni, kita turunkan dia ke bawah. Okay? So kita akan dapat negatif. Ada negatif ni 1/2, betul. Ni turunkan ke bawah. Ini kalau nak buat square root mana ada kuasa 3, ataupun buat je kurungan kuasa 3/2. Boleh. Mana-mana boleh. Okay? Jadi untuk nombor 3 ni, nombor 2 ni digalakkan guna power rule. Bagi mudah. Okey, yang ini sama juga kita akan gunakan quotient rule. So kita akan mulakan daripada sebelah kanan. Ingat, mesti mula daripada sebelah kanan. Okey, betul. Okey, betul. Bagus. Kemudian yang ni, okey, masih guna quotient rule kan? Saya galakkan mesti guna power rule. Okey, ini betul, ini betul. Okey, ini betul. Kemudian yang nombor 3 ni cuma kena hati-hati yang di sini je lah. Sebab kita mesti guna product rule. Yang lain-lain tu sama. Okey, ni product rule. Kita ambil 4x, yang kedua y. So mulakan daripada kanan, dapat 4y. Ini selalunya buat kurungan lah. Kemudian okey, ni sebenarnya kalau kita perasan lah, kita akan kecilkan. Sebab semua boleh bahagi dengan 2. Ini boleh kita habiskan lagi lah. Semua bahagi dengan 2. Okey, nombor 4. Nombor 4 pun sama juga. Ini yang pertama, ni yang kedua. Product rule. Okey, kenapa boleh dapat tolak? Siapa buat ni? Hello? Siapa yang buat tadi ni? Nama? Senyap je. Zikir ke ni? Okey, siapa punya tadi? Syafiqah. Ada? Mana Syafiqah? Syafiqah dia tak dapat join sebab datanya slow. Oh iya ke? Oh, okey. Ni sepatutnya bila guna product rule di sini mesti tambah. Ni mesti tambah. Okey, sepatutnya dia akan buat macam ni lah. Sepatutnya ini tambah. Ni mesti tambah bermula daripada sebelah kanan. Okey, ni betul. Kemudian ya betul. Ini je dia punya silap dah. Ni tambah. Okey, kemudian kita tak boleh jumlah kan, tak boleh. Yang kita hanya boleh buat factorize. Tu je lah. Okey, ini sebenarnya tambah. Okey, masih guna quotient rule Okey, ini memang sukakan cabaran ni. Sepatutnya kita tukar dalam bentuk kurungan kuasa. Itu lagi mudah. Ini masih boleh tapi kena hati-hati lah. Jadi sebenarnya parametrik ni dia sebenarnya kita dah buat sebelum ni, tapi kita buat dalam bentuk x, y dan u. Okey. Sebelum ni kita dah buat dah. Kalau kita ada variable x, y, x dan u sebelum ni, maka bila nak cari dy dx mesti guna chain rule. So dy du darab du dx. Kan dulu ni kita panggil apa itu? Ini kita panggil ni dia panggil chain rule. Masa kita belajar yang awal tu. Kemudian ini yang pertama. Yang sekarang ni dia ada y, x dan t. T yang dipanggil parametrik ni. T. Jadi kalau kita nak cari dy dx, kita boleh ambil bentuk yang tadi. Kita ambil dy, janganlah ambil dy du, dy dt. Kemudian dt
dx. Maknanya kita boleh ambil daripada yang kita belajar sebelum ni, chain rule ni. Ni dia panggil chain rule. Ni tadi chain rule. Okey, itu parametrik. Parametrik dipanggil sebab ada t kat sini. Parametrik. Okey, cuma kita kena ingat untuk first derivative betul lah, tapi untuk second derivative parametrik, kita mesti gunakan yang ni, d over, yang ni je lain sikit. Nanti kita akan tengok contoh lah. Okey, darab dengan dt. Ini dia punya formula, boleh rujuk pada nota lah. Okey, walaupun kita nampak macam 3 ni, tapi sebenarnya 2 yang pertama tu sebenarnya dia sekali ni, ini sekali. Ini menunjukkan bahawa kalau kita dah ada first derivative, kita dah dapat jawapan, kita akan differentiate. Kita akan differentiate yang pertama ni, maka dapatlah second derivative. Tetapi untuk parametric differentiation, dia tak boleh berhenti di sini. Jawapan akhir dia mesti darabkan dengan dt dx. dt dx. Kalau tu lupa, kamu boleh refer pada chain rule yang pertama. Yang di belakang tu adalah dt dx. Maka second derivative pun mesti darab dengan dt dx. Okay, itu je beza dia. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, kita tengok contoh ni, soalan ni. Okey, jadi soalan yang pertama kita nak dapatkan dy dx. Okey, kita tengok soalan yang pertama, x equals to t squared minus 1. Kemudian kita ada satu lagi, y equals to 40. Maka dx dt, kita mesti buat differentiate x respect to sebelah dia apa? Kalau t, t. Kalau u, u. So dx dt. Yang ni pun sama juga. Ini kita akan dapat dy dt. Dia tak boleh jadi lain. Dia tak boleh jadi dy dx, tak boleh. dy du pun tak boleh, sebab sebelah dia adalah t. Okey. Jadi kita differentiate respect to t. Ini dapat 2t, yang ni dapat 4. Okey, jadi kalau kita nak dapatkan dy dx mesti gunakan chain rule, dy dt multiply by dt dx. Kalau kita nak check betul tak formula ni, kalau saya cancelkan dt ni, dia mesti dapat dy dx sama sebelah kiri. Maknanya betul lah tu. Mungkin kita tersalah ambil. Kita ambil dy dt darab dx dt. Jadi kamu check lah. Kalau saya tengok dt ni boleh cancel tak? Kalau tak boleh, maksudnya formula tu salah. Okay. Kemudian kita gantilah dy dt 4 darab dt dx. Ini kena hati-hati lah, sebab yang kita dapat tadi dx dt, bukannya dt dx. Ini tak sama dengan yang asal ni, yang ni. Maka bila kita nak masukkan ke dalam formula, kita kena terbalikkan. Jangan ambil 2t, kena ambil 1/2t. Maksud dia, yang di sini kena hati-hati, tak boleh ambil terus daripada sini, mesti ambil 1/, sebab kita punya ni simbol pun dah berbeza, dia terbalik. Okey. Jadi kita akan permudahkan, dapatlah 2/t. 2/t. Okey, jadi yang pertama ni kita hanya gunakan chain rule je. Okey, boleh faham? Boleh. Okey. Kemudian untuk second derivative, second derivative ni kena hati-hati. Kita akan ambil daripada, sebelum kita nak buat second derivative, kita perlu ada dy dx. Salin balik, asalnya 2/t. Tapi selalunya bila kita nak differentiate, tukar dalam bentuk kuasa, supaya mudah kita nak differentiate. Okey, baru kita jawab second derivative dy over dx squared. Kalau ikutkan formula, kita kena ambil d over dt, kemudian dy dx. Ini formula lah, dt dx. Okey, ini walaupun kita nampak macam 3 kan, tapi kita kena ingat, ini sebenarnya dia kira 1 je ni. Ni dia kira 1 ni. Dia sekali dikira 1.
Ini menunjukkan bahawa kita differentiate daripada dy dx. Tapi kita differentiate respect to t, bukan respect to x, respect to t. Okey. Jadi ini bukan maksud dia kita ada 3 ni, kita ada 2. Dia sebenarnya 1. Okey. Kemudian kita teruskan. Ni kita akan dapat, okey, kita differentiate daripada dy dx. So differentiate, turunkan kuasa yang baru kurang 1 dan darab. Okey, darab dengan dt dx. Tengok balik apa tadi kita punya dt dx. 2t. Kemudian kita permudahkan, dapatlah negatif 1 per t kuasa 3. Ini turunkan ke bawah. 2 ni boleh cancel. Segi kaedah dia sama. Okey, kita buat dulu yang pertama. X sama dengan eksponen t. Satu lagi y sama dengan t kuasa 2. Okey, yang pertama differentiate x respect to t. Sebenarnya untuk eksponen ni differentiate, kita differentiate kuasa je. Differentiate kuasa dapatlah 1 darab eksponen t. Yang ni differentiate y respect to t, jiran sebelah t. Dengan dy dx dapatlah 2t. Okey, kemudian kita akan masukkan ke dalam formula dy dx sama dengan dy dt. Ini kita gunakan chain rule. Kita gunakan chain rule. dy dt. Okey, dy dt kita dah ada ni 2t ni, terus ambil 2t. Kemudian dt dx, ingat dt dx dia tak sama dengan yang ni. Dia kena ambil 1 per, sebab dia terbalik. 1 per. Maka kita akan dapat 2t over eksponen t. Okay, selesai. Kita nak simplify pun dah tak boleh. Okay, ini untuk first derivative kita hanya gunakan chain rule. Okey, kemudian kita nak buat second derivative pula. Okey, untuk second derivative dia ada formula juga, dy over dx squared. Saya tulis dulu formula dia. So ingat yang ni adalah, ini sebenarnya dikira 1 ini dikira 1. Okey, kemudian darab dengan dt dx. Kalau terlupa, kamu tengok balik chain rule yang pertama, dt dx dia sama, dia ulang balik. Okey, kemudian kita gantilah. Okey, kita ganti. Untuk yang ni kita nak differentiate ni kan, mesti guna quotient rule. Mesti guna quotient rule, ataupun kalau nak guna product rule boleh. Tapi ini bawa naik ke atas. Bawa naik ke atas. Ni kalau nak guna product rule. Kalau nak biarkan yang asal ni, biar je. Kita gunakan quotient rule. Quotient rule. So 2t, satu lagi eksponen t. Differentiate. Dan pastikan bermula daripada sebelah kanan. Okey, jadi kalau kita nak isi yang ni yang pertama ni, kita differentiate daripada first derivative. Kalau nak kekalkan bentuk ni, mesti guna quotient rule. Okey, jadi kita akan dapat 2 eksponen t. Disebabkan quotient, kita mesti tolak formula dia. 2t eksponen t. Okey, kemudian jangan lupa kita kena bahagi dengan quotient ni, dia ada tambahan. Bahagi dengan apa yang kita nampak di bawah ni, kena kuasa 2. Yang ni adalah formula. Okey. Yang ni, yang atas ni saya ambil daripada sini lah, cross multiply. 2 eksponen t subtract to 2t eksponen t. Kemudian ini sebab kita differentiate yang pertama. Jangan lupa kita ada tambahan dt dx. Dt dx ni sama dengan ni tadi. So 1 per et. Okey, kemudian permudahkanlah. Ini macam beli faktor je ni. 2 eksponen t
1 tolak T bahagi dengan ini. Kalau saya gabung dengan di sini dapat kuasa 3. Okay, keluarkan jadi 1 tolak T. Okay, betul. Kemudian kita nampak mana yang boleh cancel tu kita cancel lah. Ni eksponen T, yang ni boleh jadi kuasa 2. Okay, bahagi dengan eksponen 2T lah macam tu kalau kita ringkaskan. Diberi X dan Y. Kemudian where T is non-zero parameter. Maksudnya T ni dia tak boleh sama dengan kosong. Kan? T itu selain daripada nilai kosong. Okey, yang pertama kita nak differentiate sebenarnya. Tetapi bila kita differentiate kita kena ubah Y supaya mesti dapat macam ni. Mesti dapat ni. So saya buat sikit lah. Okey, kita cari dulu yang pertama. Berdasarkan maklumat X sama dengan 2T minus 1 over T. Satu lagi Y equals to T plus 4 over T. Okey, kalau kita jumpa yang macam ni, kita nak differentiate ni. Selalunya tukar semua dalam bentuk kuasa negatif. Kuasa negatif. Supaya bila kita nak differentiate nanti, dia mudah. Okay, yang pertama 2T tolak T kuasa dengan 1. Okey, lepas tu kita differentiate lah. Differentiate yang pertama respect to T. Okay, differentiate X respect to T. Yang ni kita akan dapat 2. So hati-hati bila kita nak differentiate ni, turunkan kuasa dapat positif. Kuasa yang baru jadi kurang satu lagi. Untuk dy dt. So kena tengok balik ni bagaimana. Ini kalau kita nak mudah ni, tukarlah 2 tambah 1 per T kuasa 2. Ini pun sama lah ni, 1 tolak 4 per T kuasa 2. Okey, daripada situ kita gunakan chain rule. dt dx. Okey, dy dt. Kalau kita tengok sini, dy dt adalah 1 tolak 4 per T kuasa 2. dt dx. Okey, sepatutnya yang ni kan, dt dx sepatutnya kita kena ambil ni, tapi kena terbalik. Masalahnya kalau daripada sini susah nak terbalik kan ni. Maka kita ubah Y sikit. Samakan bawah dia. Ni saya ubah sikit ni. Samakan denominator. Dapat 2T kuasa 2 tambah 1. So kita gantikan. Terbalikkan je. So T kuasa 2 per Okey, macam tu. Jadi kalau kita nak permudahkan, selalunya yang ni pun kena letak T kuasa 2 ni. T kuasa 2 jadi T kuasa 2 tolak 4. T kuasa 2 tolak 4. Kemudian kita nampak ada benda yang kita boleh cancel. Jadi kita boleh cancel kemudian kita akan dapat T kuasa 2 tolak 4 per 2T kuasa 2 tambah 1. Okey, bila sampai sini sepatutnya inilah kita punya jawapan. Tapi soalan bagi tahu show that dy dx equals to 1 over 2 multiply by 1 minus 9 over 2t squared plus 1. Okey, kalau jumpa yang macam ni, so ingat balik yang kita dah belajar yang lepas ni. Ini kita panggil apa ni? Ada. Asal senyap je. Improper fraction. Bagus. Belum tanya lagi dah jawab. Okey. Improper, ni dia panggil improper fraction, degree atas dan bawah sama.
Improper fraction ni maksud dia degree atas sama dengan di bawah atau degree atas lebih daripada di bawah. Okey, maka ingat balik masa kita belajar partial fraction, kita kena buat long division. Ingat tak? Sebab degree dia sama. Jadi terpaksalah kita buat long division. Jadi kita buatlah T kuasa 2. Ulang balik. Sebenarnya tadi awal-awal tadi cerita lain, kan? Tapi dia masukkan partial fraction. Biasa soalan exam macam tu lah. Okey. Jadi pastikan kita ambil atas bahagi dengan di luar. Okey, ini pun sebenarnya kalau nak lebih tepat, dia mesti letak 0t plus 1. Baru senang kita nak kira nanti. Okey, kita letak 2. Apa pula 2 lah ni? 1/2 lah kan? 1/2 darab 2t kuasa 2, dapatlah t kuasa 2. Yang ini akan dapat setengah. Yang ini akan dapat 1/2 tambah. Ini apa ni? Kosong. Setengah darab kosong. Kosong dah. Ini sepatutnya kosong ini. Yes. Okey, kemudian kita subtract semua ni kosong, dapatlah tolak 4 tolak 1/2 berapa? Tolak 4 tolak 1/2. Tolak 9/2 kan? Betul eh? Tolak 4 tolak 9 tolak setengah, tolak 9/2. Okey, maka jawapan tadi kita boleh tulis, so dy dx kita boleh tulis quotient 1/2 tambah dengan remainder divide by divisor ni 2t squared plus 1. Ini sebenarnya saya boleh tulis 1/2 kat luar. Saya boleh tulis seperti soalan tu lah, 1 tolak 9/2t kuasa 2 tambah 1. So kita berjaya tunjukkan. Jadi kalau kita jumpa soalan exam nanti, dia tidak terikat dengan satu bab je. Kemungkinan satu soalan tu dia boleh kaitkan dengan bab yang sebelum tu. Inilah contoh soalan exam tu. Okey, so kena bersedia dengan cerita asalnya parametric differentiation. Tapi bila kita selesai, nanti dia akan tanya pula kaitkan dengan bab sebelum tu. Jadi kita kena bersedia dengan keadaan tu dah. Okey, settle untuk yang A ni. Macam mana setakat ni? Faham ke tak faham? Faham. Faham Okey, macam tu lah. Okey, kemudian hence. Hati-hati dengan perkataan hence. Hence ni maksud dia kita tadi berhenti di sini. Maka kita mestilah guna maklumat yang ada ni. So soalan B kita ada hence. Hence ni merujuk kepada sebelum. Deduce. Okay, deduce that dy x kurang daripada setengah for all value of t. Okay, maknanya sekarang ni daripada sini kita kena deduce sampai dapat statement dy dx kurang daripada setengah. Okay. Jadi macam mana kita nak deduce ni? Negatif 9/2t kuasa 2. Boleh tak saya tulis statement ini adalah kurang daripada kosong? Betul tak? Tak kisahlah apa jenis t, kan? Sebab bila t kuasa 2 ni, walaupun t tu bernilai negatif, maka keseluruhan t mesti dapat nilai negatif. Maksudnya dia mesti kurang daripada kosong. Betul tak statement tu? Betul. Betul kan? Kecuali kalau saya buat negatif 9/2t tambah 1. Bila t ni sama dengan negatif, maka dia akan berubah jadi positif keseluruhannya. Tapi disebabkan t kuasa 2 ni, t kuasa 2, maka dia sentiasa positif. Bila sentiasa positif, gabungkan semua ni, nilai dia mesti kurang daripada kosong. Sebab nilai dia negatif. Okey, kemudian
Kalau saya tambah satu kiri dan kanan. Kalau saya tambah satu Kalau saya tambah satu kiri dan kanan, maka saya boleh tulis macam ni lah. 1 tolak 9 per 2 T kuasa 2 tambah 1. Maka yang ini pun akan jadi 1. 1 tambah kosong. Okey. Boleh setakat ni? Lepas tu kalau saya darab semua dengan setengah. Saya darab semua dengan setengah. Satu darab setengah, setengah. Satu darab setengah, setengah. Okey, kemudian kita nampak sebenarnya ini semua ni, ini adalah dy dx. Maka betul lah dia sama dengan setengah. Sambung sikit, for all value of t. Boleh? Ini yang maksud dia deduce ni. Deduce. Okay. Kita dah tahu dy dx ni adalah benda ni. Jadi kita ambil, saya ambil yang ni dulu. Sebab kita ambil satu statement yang betul-betul dia akan menunjukkan nilai negatif. Memang betul lah, nilai kan. Statement ni, kita tak boleh sangkal statement ni memang sentiasa kurang daripada kosong sebab T kuasa 2. Okay, kita start daripada situ. Lepas tu kita kalau tambah satu, kiri sebelah kanan akan berjangkit. Kemudian lepas tu saya darab setengah. Bila kita buat cara macam tu, rupanya ini sebenarnya adalah dy dx. Jadi kita berjaya tulis dy dx tu kurang daripada setengah. Itu untuk soalan B. Cari second derivative when t equals to 1. Okey, jadi sekarang ni kita nak dapatkan second derivative sedangkan ini adalah parametrik, kan? Parametrik. Jadi kita mesti bermula daripada y dy dx. Kita mula pada sini. Dy dx. Saya tulis balik, dia akan jadi setengah 1 tolak 9 per 2t kuasa 2 tambah 1. Okey, jadi kalau kita nak teruskan second derivative, so ingat balik formula. Ni jangan lupa dt dx. Dan kita kena ingat yang pertama ni walaupun kita nampak macam 3, tapi sebenarnya dia yang ni 1, yang ni 1. Okey, kemudian maknanya untuk yang kotak ni sebenarnya kita akan differentiate. Kita akan differentiate first derivative ni. Okey, yang setengah ni sebenarnya tak terlibat ni. Setengah ni kita biarkan. Differentiate 1 dapat apa? Kosong. Yang ni kalau nak mudah, ni sebenarnya saya tukar kepada negatif 9 2t kuasa 2 tambah 1 kuasa negatif 1. Kita naikkan ke atas supaya senang kita nak differentiate. Kalau nak biar macam ni, tak pasal guna quotient rule, kan payah pula kan. So saya tukar dalam bentuk kuasa. Jadi kita akan differentiate. Turunkan kuasa, darab negatif 9, dapat 9. Dapat 9 pula Betul 9 Okey, dapat 9. Kemudian kuasa yang baru akan berkurang 1. Differentiate in bracket dapat 40. Boleh setakat ni? Boleh. Okey, maknanya kita ada 3 step dah ni. Ni 1, 2, 3. So 3 step. Ini nama dia power rule. Ni dipanggil power rule. Power rule. Maknanya kita turunkan kuasa mesti ada 3 step. Okey, kemudian kita sambung lagi dt dx. Okey, dt dx kita apa tadi? Cuba tengok yang di atas. dt dx. Apa benda yang atas tadi? Dah hilang. T kuasa 2 tambah 1. T kuasa 2. Yang ni ni. Ini. Kan T kuasa 2. Okey, so T kuasa 2.
Apa tadi? T kuasa 2 per 2T kuasa 2 tambah 1, betul? Ya. Okey, kemudian kita permudahkan. Okey, ni saya susun ni macam boleh cancel ni, dapat 2T. 2T 2 kali 9 macam 18. 18T kuasa 3 kan? Per tak? Ya. Kuasa 3. Ini tadi tolak kan, tolak tambah. Okey, kemudian kita ganti dengan nilai berapa tadi dia nak? T 1 ya? Tu. Okey. So second derivative dx squared equals to, selama ganti 18 per, ini macam 3 kuasa 3 macam 27, betul? Dapatlah 2 per 2 per 3 ya, betul? 2 per 3 bagi dengan 9. Yes. Okey, betul tu. Selesai.